Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini bukan cerita hantu. Abang nak ceritakan binatang-binatang yang telah digunakan sebagai senjata sepanjang sejarah hidup manusia. Adakah binatang-binatang kegemaran korang seperti ayam, tikus, Belanda termasuk dalam list binatang-binatang yang digunakan untuk senjata? So kalau nak tahu cerita pada mula sampai habis tentang pengetahuan bagus ni, pengetahuan bagus ni. Mana tahu lepas ni kita nak, tak adalah kita nak berdoa nak berperang, jadi korang-korang dapat idea kalau lepas ni kita menghadapi katakanlah peperangan kan, kita boleh gunakan binatang-binatang yang kita ada untuk jadikan senjata. Jadi kalau korang tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video abang mula lalut pula. Pada tahun 1957, walaupun waktu tu dah habis Perang Dunia Kedua, tapi Perang Dingin antara Eropah dengan Kesatuan Soviet tu masih lagi membara. Lah dia orang ni macam, walaupun nampak macam baik, tapi sebenarnya tak berapa nak baik lah. Jadi sempadan yang paling dekat antara blok Eropah dengan Kesatuan Soviet adalah Jerman Barat. Jadi dengan kata lain, kalau berlaku peperangan antara dua kesatuan ni, Jerman Barat lah dijadikan sebagai barisan pertama, barisan hadapan. Negara tu lah yang kena serang dulu. Jadi pihak Inggeris bercadang sebelum peperangan berlaku, apa kata kita tanam bom-bom di kawasan Jerman, sempadan Jerman Barat. Nanti kalau Kesatuan Soviet datang, kurang-kurang kita dah ada pertahanan yang tersembunyi. Tapi ada satu masalah, dekat Jerman Barat ni, dia punya temperature ataupun suhu dia rendah sangat. Jadi kalau diorang tanam bom-bom tu dekat dalam tanah di kawasan Jerman Barat, komponen elektronik yang ada dekat bom tu senang sangat rosak, sejuk sangat. Dan diorang pun mesyuarat lah macam mana nak buatkan bom-bom tu tertanam dekat dalam tanah dekat kawasan Jerman Barat ni. Tiba-tiba adalah satu, selepas mesyuarat gempa ni kan, diorang bagi idea, apa kata kita guna ayam. Jadi diorang buat bom. Korang bayangkan dalam bom, dalam tu diletak ayam. Sebab ayam ni dikatakan ada suhu badan yang agak panas, yang dimana suhu badan ni boleh melindungi komponen-komponen elektronik dalam bom tu supaya terus terjaga. Tanam bom, dalam bom ada ayam, dan ayam tu dilengkapi lah dengan makanan. Siap semua, ada makanan dalam tu. Tapi akhirnya idea ni tak dilaksanakan sepenuhnya. Dilaksanakan tapi sikit je lah, tak dilaksanakan sepenuhnya. Korang tahu sebab apa? Sebab diorang takut lah kan, tiba-tiba ayam tu buat pasal, belum sampai masanya ayam tu dah mematuk dalam bom tu, meletup bom tu. Terus jadi perang besar. Jadi idea ni taklah berapa digunakan, tapi pernah terjadi bom dalamnya ada ayam. Pada Perang Dunia yang Kedua dululah, memang komunikasi taklah berapa bagus sangat. Diorang gunakan radio communication, lepas tu gunakan abang tak tahu, lupa nama yang macam tu. Abang tengok dalam cerita Titanic lah, ada benda alah tu. Jadi selain daripada dua benda tu, diorang masih lagi gunakan burung merpati untuk menyampaikan maklumat. Jadi lebih kurang 200 ke 400 burung merpati digunakan dalam satu tahun untuk menyampaikan maklumat di antara blok-blok atau negara-negara ni. Sebab dia orang fikir burung merpati ni tak dapat dikesankan lah. Kalau kita bagi macam komunikasi radio pun senang diketahui, tapi kalau burung merpati kan macam burung merpati tak ada apa-apa lah kan. Jadi dia orang gunakan idea tu, burung merpati. Dan juga burung merpati ni boleh terbang sejauh 1000 km. Ni abang baru tahu. 1000 km dia berkepak. Memang patut jadi penghantar maklumat. Dan pada ni pula, burung merpati ni memang tak boleh didetek dengan, dia tak memancarkan apa-apa radio signal kan. Jadi memang selamat untuk sampaikan maklumat. Negara yang paling banyak gunakan merpati sebagai pengantar maklumat ni adalah Jerman. Jadi pihak lawan ni, macam mana kita nak kalahkan? Nak tahu yang burung merpati ni sampaikan maklumat. Jadi diorang ni bawa idea baru, iaitu diorang latih sekumpulan helang. Yang helang-helang ni bila nampak merpati, dia serang, dia patuk, dia bunuh. Jadi diorang latih helang ni semata-mata untuk mengalahkan burung-burung merpati yang digunakan oleh pihak Jerman. Sepanjang waktu perang tu, burung helang ni berjaya membunuh
menangkap burung merpati 2 ekor hidup-hidup, dan lainnya dia dah bunuh burung merpati ni. Kebanyakan burung merpati ni berjaya dibunuh. Jadi dengan kata lain, teknik ni betul-betul berjaya melatih sekumpulan helang untuk membunuh merpati pembawa maklumat. Waktu Perang Dunia Kedua ni sebenarnya macam-macam idea dia orang come out. Dia orang bagi macam mana nak buat bom, macam mana nak itu, macam mana nak ini. Dan idea-idea ni selepas tu menjadi satu sejarah yang dikenang-kenang. Contohnya macam binatang-binatang ni digunakan sebagai senjata kan. Termasuk satu bom di mana dalam bom tu ada banyak kelawar, dan projek ni dinamakan Projek X-Ray, bom daripada kelawar. Dan korang nak tahu, bom ni yang buat orang Amerika Syarikat dan dipersetujui oleh seorang presiden yang terkenal, iaitu Roosevelt. Dia terdiri daripada satu kelongsong, satu macam tabung. Dalam tabung tu diisi dengan kelawar, dan kelawar tu tidur dalam tu. Sebab waktu bom tu dibuat adalah waktu kelawar tu tidur, waktu musim dingin. Dia buat bom ni semata-mata nak menyerang negara Jepun. Caranya macam ni, dia bawa lah bom yang penuh dengan kelawar ni sampai dekat Jepun. Lepas tu dia akan jatuhkan bom ni. Bila bom ni dijatuhkan, suhu akan berubah dan penutup bom akan terbuka. Automatik kelawar-kelawar ni akan berterbangan keluar daripada bom dan pergi hinggap dekat rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang ada di kawasan tu. Dan setiap kelawar akan diletakkan bom-bom kecil seberat 17 gram. Dan bila kelawar tu dah hinggap kat bangunan-bangunan atau kat mana-mana tempat, waktu tu lah bom tu akan diledakkan. Automatik kawasan tu memang terkena bom. Mula-mula pihak Amerika Syarikat bersungguh-sungguh buat bom ni. Dia import kelawar-kelawar ni daripada Mexico. Dikutipnya, dia masuk sumbatkan dalam bom. Tapi projek ni dihentikan setengah jalan sebabnya pembiayaan dia makin hari makin tinggi. Sebab kelawar-kelawar ni, nak masukkan kelawar tu satu hal. Yang kedua, kelawar-kelawar ni nak diberi makan, nak hidup lagi. Kalau tidak mati, banyaklah pula kelawar yang mati. Jadi duit tu diorang alihkan guna untuk membina bom atom. Sejak tahun 1960, Kementerian pula, pihak Tentera Laut Amerika Syarikat memang ada satu division, satu department untuk melatih binatang-binatang laut untuk dijadikan senjata, dan salah satunya adalah ikan lumba-lumba. Jadi diorang ni melatihlah ikan lumba-lumba macam mana nak sampaikan maklumat, nak bawa maklumat, dan itu dan ini, dilatih ikan lumba-lumba. Selalunya ikan lumba-lumba ni digunakan untuk mengesan kalau ada kapal-kapal selam pihak musuh ataupun ada bom-bom dasar laut yang ditanam oleh pihak musuh. Dan cara ni agak berkesan sebabnya bila ikan lumba-lumba tu dapat tahu ada kapal lain ke, ada benda-benda asing ke yang datang daripada pihak lawan, dia akan berenangkan. Lepas tu dia akan patah balik ke kapal tuan dia. Lepas tu dia akan beritahu tuannya dalam bentuk bahasa isyarat. Selain daripada ikan lumba-lumba, Tentera Laut Amerika gunakan singa laut. Caranya singa laut tu akan dipartnerkan dengan ikan lumba-lumba. Kalau ikan lumba-lumba tadi mengesan sesuatu yang ada dekat depan, dia punya singa laut pula tujuannya adalah untuk mengesan kalau ada perenang-perenang yang berenang. Sebab singa laut ni dia boleh pukul atau cederakan orang tu bila dia dapati orang tu adalah musuh. Jadi caranya bila ikan lumba-lumba pergi, dia beritahu ada musuh. Lepas tu singa laut ni akan pergi terus menuju ke orang yang tengah berenang, musuh yang tengah berenang. Dia akan pukul kacau orang tu sampai orang tu pengsan ataupun cedera. Dalam Perang Dunia Kedua, pihak Inggeris pernah buat satu bom yang dalamnya ada merpati, dinamakan Projek Merpati. Sebab selain daripada merpati ni digunakan untuk menghantar maklumat, merpati ni dia ada satu sifat, iaitu bila dia sampai dekat satu tempat, kalau diarahkan sampai kat tempat A lah dia datang. Jadi diorang gunakan kemahiran merpati ni untuk buatkan bom yang dijatuhkan betul-betul dekat tempat yang sepatutnya.
Cara ni dia buat satu tong, dalam tong tu diisilah dengan bom, lepas tu dalam tong tu juga ada bahagian-bahagian macam bilik kecil yang digunakan untuk menempatkan merpati-merpati ni tadilah. Lepas tu depan merpati tu pula diletakkan skrin supaya merpati tu tahu kat mana sebenarnya dia orang pergi. Ngarut pula mendengar. Jadi bila waktu bom tu dilancarkan, kalau bom tu tersasar, merpati tu akan memetuk-metuk skrin tu. Jadi bila memetuk-metuk skrin tu, bom tu tadi akan kembali ke track dia balik. Untuk tidak tersasar. Itulah tujuan tugas si merpati tu. Macam biasa, projek ni akhirnya dihentikan setengah jalan sebab leceh nak latih merpati satu hal. Lepas tu merpati nak mematuk, nak buat skrin lagi, macam haram. Jadi sekarang ni memang dah tak adalah bom merpati atau projek merpati. Diorang kalau buat bom, kalau nak tembak kat satu tempat, tempat tu memang sampai, sebab kita ada sistem navigasi, semua komputer, semua memang dah canggih. Tak payahlah guna binatang-binatang ni kan. Okey, terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang binatang-binatang yang telah dan pernah digunakan untuk Perang Dunia Kedua, menghasilkan bom sebagai senjata. Jadi abang harap ini menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua. Jadi sebelum abang habis, kalau korang ada cerita-cerita yang korang nak abang ceritakan dengan cara abang tersendiri, korang kata abang cerita je kelakar kan. Okey, boleh sampaikan dekat Facebook abang, Instagram ataupun TikTok. Dekat akhir skrin ni, moga-moga dengan apa yang abang ceritakan boleh bagi manfaat untuk kita semua. So hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.